Dan dalam Ramadan tu macam-macam kelebihan yang diadakan kepada kita oleh Allah Ta'ala, dan kita nak tahu juga selain daripada kelebihan dia, manfaat yang dijanjikan. Itu cukup penting. Dan juga termasuk puasa yang disebut sebagai khusus, tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya, ya, tak bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, dan dialah Tuhan yang maha berkuasa, maka titah perintah dia mesti ditaati. Maka atas kamu yang telah percaya tadi difardukan untuk berpuasa. Dan ni percaya, tuan-tuan, kita bukan saja-saja ikut-ikut, tak percaya Allah Ta'ala itu Tuhan yang berkuasa atas kita, atas kehidupan kita. Dia perintah kita untuk berpuasa, ya, maka wajiblah kita berpuasa seperti mana yang diperintahkan pada mereka-mereka yang terdahulu, la'allakum tattaqun, semoga kamu akan melaksanakannya, atau semoga, ya, kamu akan menghidupkan ketakwaan. Dia ada dua, tuan-tuan. Mula-mula sekali nak kena bentuk, lepas tu baru memelihara apa yang terbentuk. Itu penting. Jadi kita ni sedang mencari. Bila dah dapat, kita kena jaga dan pelihara, ya. La'allakum tattaqun, bermula padanya, carilah ketakwaan padanya, kemudian daripadanya peliharalah ketakwaan itu, insya-Allah. Jadi kita nak sebut gitu, puasa ni, tuan-tuan, yang diperdukan dalam bulan Ramadan. Bila cerita je kelebihan Ramadan ni, tuan-tuan, salah satu daripadanya bulan inilah yang adalah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita melaksanakan titah perintahnya untuk berpuasa. Tuan-tuan, apa kelebihan dia, tuan-tuan? Banyaklah kelebihan dia, tetapi yang lebih penting ialah manfaat dia. Saya nak sebut, tuan-tuan, tu sebab bermula padanya kita kena percaya satu benda yang besar. Allah Ta'ala, Tuhan yang kita percaya ni, yang sifat dia apa? Tunggal. Dia apa? Maha besar, maha berkuasa, yang dia sempurna. Maka Tuhan yang kita percaya ini, dia datangkan sesuatu pada kita, memang ada keistimewaan dia, tetapi yang lebih penting apa dia? Manfaat yang disediakan untuk kita, supaya hidup kita ni akan terpelihara menuju ke arah keredaan dia. Itu cukup penting. Apa pun yang kita buat, yang diperintah ke atas kita, kita kena yakin ini yang Allah Ta'ala perintahkan kita, bukan kerana untuk dia. Pasal kita buat pun dia macam itu, kita tak buat pun dia macam itu. Tuan-tuan, macam solat, adakah kita bila solat Allah bertambah kuat? Tak ada. Kita tak solat Allah jadi lemah? Tak. Allah kekal, tetap dia maha berkuasa, maha agung, lagi sempurna. Jadi dia perintah tu, dia perintah untuk kita. Itu yang sifat dia apa? Maha belas kasihat. Kerana dia tahu kita ni lemah, maka dia bagi kita jalan kasih sayang supaya memelihara kita menuju kepada jalan keredaan. Ini kita mesti percaya dulu, tuan-tuan. Apa pun kita buat, Allah Ta'ala sudah sediakan manfaat bagi kita. Jadi sebagai hamba dia, maka wajiblah kita melaksanakannya dengan tujuan untuk dapat manfaat. Bukan sekadar kerana dia perintah, itu betul, tetapi kerana yakin di sebalik itu ada sesuatu untuk kita. Maka yang itu yang lebih pentingnya, supaya kita mendapati kekuatan untuk taat pada dia. Kalau tidak, tuan-tuan, mari je kita akan dengar benda yang sama. Contohnya puasa, dia kata kam min saimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa ramai yang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kita pun kata ya. Berapa pun kita pun sama. Ni yang kita takut. Sebab apa? Sebab kita tidak mencari manfaat itu, tuan-tuan. Ya, nak manfaat itu yang menentukan kita, bukan sekadar lapar dan dahaga, tapi lebih penting betul mendapat apa yang dijanjikan, manfaat. Sebab dalam agama ni dia ada dua je, manfaat atau mudarat. Kan? Contoh solat. Kan? Dia perintah kita solat, tapi dia juga memberi amaran kepada kita, fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Ya Allah, kenapa celaka pula? Musuh solat, kami solat dah. Patut yang celaka tu yang tak solat. Jangan kira lah yang tak solat. Yang solat itu pun, kalau dia tak mencari manfaat, dia akan dapat mudarat.
Itu hakikat dia. Jadi siapa yang mencari manfaat, tuan-tuan, maka dia akan dapat. Tetapi kalau tidak, mudarat, puasa tu sendiri. Maka hari ni tuan-tuan, sebersedikit kita nak bagi secara dasar, setelah kita yakin semuanya ada keistimewaan, tapi yang lebih penting semuanya ada manfaat. Sebagai orang yang beriman, bila kita nak manfaat daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan, maka soalannya, kalau nak manfaat daripada Allah Ta'ala, kita nak ikut jalan siapa? Kita nak solat ikut siapa? Ikut Allah ke ikut nafsu? Kita nak puasa ni ikut Allah ke ikut nafsu? Kita nak baca Quran ikut Allah ke ikut nafsu? Ni soalan dia. Benar? Ini penting sebab kalau nak manfaat daripada Allah, maka kena ikutlah Allah. Kalau tidak, Allah tak akan bagi manfaat tadi. Akhirnya mudarat. Sebab apa? Nafsu ini, tuan-tuan, mengikuti apa? Syaitan. Itu yang kita kena faham. Nafsu-nafsu ni, tuan-tuan, bermula padanya, yang dibisik padanya syaitan. Syaitan ni kerja dia untuk menyelewengkan kita daripada jalan kebenaran. Jadi mari kita sama-sama renung satu persatu secara umum dia. Lepas tu kita cari. Dalam bulan Ramadan ni duk cari ada tazkirah, tuan-tuan. Lihat padanya manfaat, dan yang lebih penting jalan-jalan yang ditunjuk kepada kita. Sebab kita tak mau ulang benda yang lama, tuan-tuan. Sebab saya datang juga sebab saya sampai masanya kita ubah. Sebab tak akan dapat manfaat, tuan-tuan, kalau kita mula-mula ramai, tengah-tengah dah kurang, ujung-ujung tak ada orang, tak jadi. Tapi itulah hakikat dia. Pasal apa jadi macam itu? Kena tanyalah diri sendiri. Kalau nak manfaat, tuan-tuan, bolehkah macam itu? Itu jalan nafsu, jalan Allah Ta'ala daripada mula sampai sudah. Dan bagi mereka yang mengetahui manfaat, pada hari yang pertama bergembira, tapi hari yang terakhir menangis kerana sedih Ramadan kami. Tuan-tuan, cakap senang, tuan-tuan, nak dapat benda tu, itu yang dia kena hidupkan hati. Jadi bermula padanya, tuan-tuan, ya, bermula padanya puasa bulan Ramadan. Apa dia manfaat dia? Itu soalan dia. Keistimewaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui, sehingga mereka yang terdahulu pun sepanjang masa, tuan-tuan, mereka-mereka yang terpelihara ialah mereka yang mengerjakan puasa. Kerana puasa itu ada keistimewaannya, tapi manfaat yang dia datangkan kepada kita yang penting. Apa manfaat, tuan-tuan, yang pertama daripadanya puasa itu sendiri? Dan maka kita letak di situ, bermula padanya puasa itu, dia menundukkan nafsu-nafsu kita. Hidup kita ni, tuan-tuan, ada dua. Satu, akal. Allah bagi pada kita akal itu membenarkan. Tapi di sana dalam manusia ni ada nafsu. Nafsu sentiasa berkeinginan. Allah bagi dua-dua, tapi Allah tunjuk jalan, iaitu akal menundukkan nafsu. Nah, itu penting. Dalam kita mencari kebenaran, jangan biarkan nafsu dia memerintah atas akal, tapi akal mesti menundukkan nafsu. Kita lihat di luar sana, kalau kita mahu melihat pada suasana, kenapa orang-orang yang tidak beriman, tuan-tuan, mereka boleh mencari dan akhirnya mereka kembali atau mereka bersyahadah membenarkan Allah Ta'ala, Tuhan yang maha agung tadi. Pasal apa? Pasal mereka gunakan akal dan menundukkan nafsu. Kan? Tetapi kalau ikut nafsu, tuan-tuan, benda yang didatangkan, tuan-tuan, kebenaran itu dia tidak jadi. Sebab kalau kita nak tanya apa contoh mudah, tuan-tuan, pergi tanya orang yang buat kerja yang tak elok tu, yang tak senonoh tu. Ni ada contohnya rasuah lah. Kan? Tanya dia, rasuah ni boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, kalau dia guna akal, dia kata benda ni benda yang merosakkan. Tapi tanya dia pula, pasal apa kamu ambil? Kan? Kalau dia jawab dengan akal, dia kata tak boleh, tapi kenapa dia ambil? Sebab nafsu. Jadi puasa ni, tuan-tuan, hebat. Sebab dia nak memulakan perjalanan kita menuju pada redha Allah. Jangan sekali-kali ikut nafsu, tapi menggunakan akal. Itu penting. Dan dia suruh kita tunduk nafsu pada zahirnya apa dia? Makan, minum, dan juga syahwat. Nampak tak? Itu benda yang pertama, makan, minum dan syahwat. Kemudian daripada yang batin tu banyaklah sifat sabar, sifat pemurah, tapi bermula padanya
Kan? Pasal dia ada permulaan, dia ada perjalanan, dia ada kesempurnaan. Itu yang kita kena cari. Bukan bermula tapi tak ada kesudahan. Solat bermula tak ada kesudahan, fawailul lil musallin. Puasa bermula tak ada kesudahan, illa al-jum' wal atas. Quran ada permulaan tapi tak ada kesudahan. Ya ada wal Quran yal'anahu. Macam-macam tuan-tuan. Ya tak? Sebab dalam perjalanan kita ni ada titik permulaan tapi ada kesempurnaan. Titik permulaan kita, kami percaya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Berkuasa, pada dialah kami sembah. Maka kesempurnaan dia, sembah dia lah dalam kehidupan. Bukan kata dia Allah Ta'ala sudah selesai masalah kita, tak. Baru bermula. Dia Allah Ta'ala Tuhan yang saya percaya, tapi dalam kehidupan dialah Tuhan yang saya tunduk dan patuh padanya. Ini penting. Jadi bermula padanya tuan-tuan kehidupan kita ni, yang mengganggu kita ni nafsu. Tuan-tuan, nafsu ni sentiasa mengajak kita kepada keinginan yang melampaui batas. Tuan-tuan, itu sebab dalam Quran kata wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun wala tattabi' ahwaahum. Nah, ni ayat-ayat Quran tuan-tuan. Yang ayat-ayat Quran ni adalah peringatan dan juga panduan daripada Allah Ta'ala. Jangan ikut hawa nafsu, tapi ikutlah kebenaran yang ditentukan oleh akal, yang akan memimpin nafsu untuk mengecapi nikmat yang Allah bagi tuan-tuan. Bukan kata matikan nafsu dah, tetapi tundukkan nafsu supaya dapat merasai nikmat tuan-tuan. Ya tak? Nafsu ingin kepada wanita, ya tak? Kita jangan matikan, nikah kahwin lah, supaya dengannya kamu dapat nikmat hidup, ya tak, bersama pasangan kamu. Tapi ditundukkan oleh apa? Kebenaran akal, iaitu melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi cukup penting tuan-tuan, dalam puasa ini kita lihat, kerana dia menundukkan nafsu kita dengan kebenaran akal. Kerana itu tuan-tuan, Allah Ta'ala telah menyebut di sana dalam hadis qudsi bahawa semua amalan anak Adam ni tuan-tuan digandakan 10 sehingga kepada 700 kali ganda. Tapi dikata kecuali apa? Kecuali puasa. Illal saum. Ya tak? Kecuali puasa. Kenapa? Puasa itu suatu perbuatan yang cukup hebat, sehingga Allah Ta'ala kata wa ana ajzi bih, akulah yang sendiri akan memberi ganjaran. Ni puasa ni, lain semua boleh berkira dah 10 hingga 700, tetapi puasa tak ada. Bukan nilaian yang sebanyak itu, kecuali Allah kata wa ajzi bih, aku sendiri akan menentukan apa dia balasan padanya. Pasal apa disebut itu? Dia kata yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka meninggalkan syahwat di waktu siang hari, dan mereka meninggalkan makan minum kan kerana aku, kan, kerana Allah. Bukan kerana saja-saja, bukan suka-suka, kerana Allah. Dan saya nak sebut tuan-tuan, bila kita sebut saja Allah tadi, saya dah kata awal-awal tadi, yang penting ialah Allah Ta'ala yang kita buat kerana dia itu, kerana mengharapkan manfaat yang dijanjikan, kena datang sekali. Bukan kerana Allah semata-mata, tapi mengharapkan yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba dia, iaitu manfaat. Jadi Allah Ta'ala disebut di sini ialah bagi mereka yang mencari manfaat. Bukan sekadar saya puasa kerana Allah, kan? Saya ni puasa kerana Allah mengharapkan manfaat. Yang lebih penting, bila mengharapkan manfaat Allah Ta'ala, tentu kita akan puasa ikut jalan Allah. Yang inilah dia gulungan yang Allah Ta'ala sebut ya ada illa saum wa ajzi bih. Pasal apa? Pasal mereka meninggalkan syahwat, mereka meninggalkan makan minum kerana aku. Itu kata. Dia kata lisaimi farhatani. Disebut ni, orang yang berpuasa ni dia ada dua kegembiraan. Kan? Ini tuan-tuan, bagi orang yang dia tahu manfaat, bila dia melalui prosesnya, dia akan ada gembira. Gembira yang pertama apa tu? Farhatun inda fitrah, atau kegembiraan ketika dia berbuka. Tuan-tuan, pasal apa dia gembira? Pasal makan banyak. Itu kita silap. Bergembira kerana dia dapat melalui suatu ujian di waktu siang hari,
Nanti dia gembira, ya Allah, saya puasa di siang hari kerana engkau, untuk mendapat manfaat daripada engkau, maka saya puasa pun ikut jalan engkau. Bila berbuka dia bergembira. Itu gembira yang pertama. Bukan gembira macam kita tuan-tuan, atau budak-budak tak kisahlah, yang tak kita didik dia puasa, dia bergembira sebab banyak makanan di depan dia. Tapi bagi orang tua macam kita kena tanya, itukah dia cara Allah Ta'ala? Dia nak didik kita untuk mengawal makan minum, supaya pertamanya jangan rosakkan badan, kemudian memikirkan tentang mereka yang di luar sana yang kekurangan. Jangan kita lupa. Tiba-tiba kita puasa, tuan-tuan, hari ini kan banyak benda yang sebenarnya melekakan kita. Berbuka di tempat-tempat ternama, tuan-tuan, buffet RM40, RM50 satu kepala. Saya tidak nak kata apa-apa, tapi saya minta tuan-tuan mulai daripada sekarang tanya pada diri kita, inikah dia cara yang Allah ajar pada kita? Inikah dia cara Allah yang berkehendak dan cara Nabi ajar pada kita? Tuan-tuan, kalau kita rasa ya, jalanlah. Tapi saya yakin tuan-tuan, kalau orang itu menggunakan akal, tidak kepada nafsu, dia kata bukan. Sebab dia sedang melalui satu proses pembentukan, untuk jangan dia melampaui di dalam benda-benda yang dididik, iaitu makan, minum dan syahwat. Dan bayangkan, yang halal itu dapat dikawali, yang haram lagi-lagi dia jauhi. Bayangkan syahwat yang diizinkan, tapi dalam bulan Ramadan dia bertahan. Cuba bayangkan yang haram, memang dia tak dekati. Ni tuan-tuan, pasal kita duk cari apa? Manfaat, bukan saja puasa. Ini penting sebab bila dapat menundukkan nafsu dalam bulan Ramadan ini, akal dia dapat benar-benar berfikir. Itu yang kata bulan Ramadan tu bulan tarbiyah, sebab akal sudah bebas daripada ataupun tidak terlalu ditekan oleh nafsu. Sebab nafsu sudah dikawal. Bagi mereka-mereka yang faham, kan, ya tak? Kita kadang-kadang tak jadi juga. Kita bukan nak kata menyekat rezeki ke apa, tak, tapi jalan dia. Pukul 3 kita dah berhimpun di pasar Ramadan, macam-macam yang kita beli, tuan-tuan, sampai kepada kita nak berbuka, besok kita tengok banyak yang terbuang dan membazir, kan? Bukan kata cara tu tak betul, akhirnya perbuatan itu mendatangkan mudarat, pembaziran yang melampau. Ini tuan-tuan, kita nak tanya, nak cari rezeki, pergilah cari rezeki. Tapi bagi kita yang nak mencari manfaat tadi, ni saya nak ulang tuan-tuan, sebab tajuk kita kelebihan dan manfaat, kan? Itu yang penting. Itu baru nafsu dalam bab makan syahwat, belum lagi yang benda-benda lain. InsyaAllah kita akan masuk nanti, tuan-tuan, dalam kesempatan yang diizinkan. Tapi yang paling penting ini dulu, sebab dengan akal yang berkuasa atas nafsu, insyaAllah. Pasal dia kata al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ni bulan puasa ni tuan-tuan, persediaan untuk kita memelihara kehidupan, supaya lepas mati nanti kita akan berjaya. Berjaya apa? Allah redha dengan amalan kita di dunia, sehingga diganjarkan kita dengan syurga. Tuan-tuan, itu yang pertama. Apa dia tadi? Akal menguasai nafsu. Baik, jadi akal tadi nak membenarkannya dengan apa? Maka Ramadan tu masuk. Ni puasa dah cerita dah, kan? Paling penting puasa tadi menundukkan nafsu. Baik, Ramadan tu dia kata syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ni tuan-tuan, sebab Quran ni tuan-tuan cukup penting. Hudan linas bayyinatin minal huda wal furqan. Bermula padanya petunjuk. Sebab kita lepas ni tuan-tuan, bulan Ramadan kita baca Quran tak? Baca. Apa kelebihan dia dan apa manfaat dia, itu sentiasa mesti kita fikirkan. Bukan saja-saja baca, tapi kami baca Quran kerana engkau ya Allah, tapi yang lebih penting ya Allah nak dapat manfaat. Ni tuan-tuan, kalau ulang, tadi kita kata puasa, kami puasa ni kerana engkau ya Allah, tapi manfaat yang kau janjikan, maka kami ikut puasa kami itu ikut jalan engkau ya Allah. Ini Quran yang dikata hudan linas bayyinatin minal huda, keterangan. Bukan ambil petunjuk begitu saja. Allah Ta'ala yang maha tertinggi dia punya kebijaksanaan tu tuan-tuan, ya tak, maha mengetahui, maka dia bukan suruh kita berpegang dengan petunjuk macam tu saja,
Tapi petunjuk itu dah didatangkan bersama dengannya keterangan, supaya percaya kita ni percaya yang jazam. Apa tu jazam? Pasti dan tetap. Pasti tiada keraguan, tetap berpanjangan. Tiada keraguan kerana keterangan dan bukti, tetap kerana dia hidup di hati. Jadi benda yang bukti tadi didapati oleh akal yang kita sebut tadi. Ni Ramadan ni penting tak? Sebab dia membebaskan, dia usaha untuk membebaskan akal daripada nafsu. Ni tuan-tuan, ya, ni yang puasa yang cukup penting ni, bermula padanya. Barulah daripada nanti kita kata Allah tuntut dak kita untuk bersifat dengan sifat pemurah. Benar? Akal lah yang akan membenarkannya dan menundukkan nafsu sehingga kita berupaya untuk melakukan kerja-kerja bersedekah. Sampailah kepada malam tu apa dia? Zakat fitrah. Ya. Tapi balik pada tadi Quran tuan-tuan. Ya tak? Pasal Quran ini, kan? Dia yang menentukan kehidupan kita. Ni bulan Ramadan ni cukup istimewa diturunkan Quran, dan Quran ini cukup penting bagi kita dalam kehidupan kita. Ikut Quran di atas kebenaran, tinggal Quran di atas kesesatan. Betul ke tidak? Siapa yang kata? Nabi SAW. Kitabullah huwa hablullah, man ittaba'u kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalah. Kitab Al-Quran itulah tali Allah yang kita wa'tasimu bihablillahi jami'an tu. Ya tak? Makna tali Allah tu apa dia? Kitab Al-Quran. Nabi kata apa? Siapa yang mengikutinya di atas kebenaran, tinggal dia di atas kesesatan. Soalannya tinggal baca ke tinggal ambil panduan? Ini yang penting kan? Bukan tinggal baca, tinggalkan panduan. Sebab Quran itu Allah datangkan kelebihan dia, tuan-tuan, dia daripada Allah, tuan-tuan, mukjizat menandakan kerasulan, tapi bagi kita manfaat dia petunjuk. Jadi saya baca Quran ini kerana mengharapkan manfaat, iaitu manfaat apa? Petunjuk yang membawa kami kepada Engkau ya Allah. Ayat Quran tuan-tuan banyaklah ya. Dia kata kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ayat lain wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan yang lebih penting tuan-tuan, ya tak, kita solat kan selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tak? Tuan-tuan, Quran ni tuan-tuan, kalau kita sekadar baca dia tak jadi. Quran ini dia seperti satu arahan. Tuan-tuan, jadi baca dia mesti berbunyi macam satu arahan. Tuan-tuan, barulah kita dapat manfaat. Contoh Allah Ta'ala kata kaifa takfuruna billah. Kalau kita sekadar baca, kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Balik tak apa, tak apa lah kan. Kita berasa dapat pahala daripada membaca Al-Quran. Tapi betul kan? Kan? Quran ni kena baca macam ni. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu semua boleh kufur, engkar, derhaka pada Allah. Sekarang fikir, ni tuan-tuan, nafsu dah tunda dah. Fikir, wa kuntum amwat, asalnya kamu tak ada, kamu mati, tak ada. Fa ahyakum, aku hidupkan kamu, betul? Asalnya tak ada, dihidupkan kita, betul? Summa yumitukum, dimatikan kita, tak lama lagi kita akan mati, betul? Summa yuhyikum, lepas tu dihidupkan balik, betul? Summa ilahi turja'un, dan kepada dia kita dah kembali, betul? Betul ke tidak? Kalau semua dah betul, kaifa takfuruna billah, pasal apa boleh engkau derhaka? Tu ayat tuan-tuan. Dia tanya dulu, kenapa kamu boleh kufur derhaka? Sekarang kamu fikir betul-betul, kamu tak ada, kamu ada, kamu mati, kamu dihidupkan, nak balik pada Allah, betul? Betul kata semua. Habis dah, kalau dah betul, kenapa derhaka? Ni benda ayat Quran tuan-tuan, petunjuk. Apa? Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Apakah kamu mengira, manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja cakap aku beriman, dia tak diuji?
Allah cakap gitu tuan-tuan, supaya kita fikir. Jangan begitu. Kamu kata dia sesuatu, kamu akan diuji. Fala ya'lamanallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka diketahui, Allah Maha mengetahui, tapi diketahui pada manusia tu zahir dia, siapa yang benar, siapa yang dusta. Ni ayat Quran tuan-tuan. Kita kata ihdinas siratal mustaqim. Apa makna dia? Saya suka berdialog tuan-tuan. Saya mana-mana pun saya suka berdialog. Ya tak? Apa makna dia? Tunjuklah jalan yang lurus. Baca ke minta? Minta. Saya nak tanya, dah jumpa belum? Takkan sampai mati kita nak baca tak jumpa-jumpa. Kita minta, mesti ada jawapan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kami jalan yang benar. Takkan sampai sudah. Kalau kita nak cari jalan benar, Allah datangkan Al-Quran. Itu kelebihan Al-Quran. Menapanya dia akan jawab semua persoalan. Kan? Kamu minta jalan yang lurus, ya Allah, Allah kata dalam Quran, pergi cari. Jumpa tak? Jumpa. Wah, apa ni kata qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahi man ittaba'u ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Kita solat tu tuan-tuan nak manfaat. Salah satu daripadanya ialah, ya Allah kau tunjuklah kami jalan yang lurus. Maka Allah jawab dalam Al-Quran tuan-tuan, kalau kamu nak jalan yang lurus tu, dia kata qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kamu semua kebenaran, cahaya kebenaran dan kitab yang jelas nyata. Yahdi bihillahi man ittaba'u ridwanahu subulas salam. Allah pimpin mereka yang menghidupkan peraturannya kepada jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biizni, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran dengan izin daripadanya. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan dengan Quran itulah akan memimpin mereka pada jalan yang lurus. Jadi lepas pada ni, bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, hati kita hidup tuan-tuan. Kami dah tahu, ya Allah, Quran itulah yang akan membawa kami kepadanya. Jadi bila kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita keluar saja daripada masjid, Quran menjadi pegangan. Pasal kita minta dalam solat. Setiap kali solat kita minta tuan-tuan, tunjuklah kami jalan yang lurus. Allah jawab, tu Quran, pergi ikut. Nampak tak? Itu dia kata, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Ini kitab Al-Quran yang diturunkan penuh dengan kebenaran dan juga kemuliaan. Maka ikutlah, bertakwalah, semoga kamu dipelihara oleh Allah, keselamatan hidup kamu. Itu nampak tak tuan-tuan? Itu Quran. Jadi Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan itu jadi satu bulan yang cukup istimewa. Tapi bagi kita, satu bulan yang istimewa kerana bermula puasa tadi dia menundukkan nafsu. Sekarang kita boleh benar-benar menggunakan akal, melihat kepada Al-Quran dengan segala petunjuk yang dikehendaki daripadanya. Kalau tidak tuan-tuan, nafsu kita jangan main. Sebab dua daripada Ramadan tuan-tuan, Yasin wal Quranil Hakim, duk baca itulah. Quran itulah yang jadi pemutus. Baca tak? Tapi keluar je, bukan kata besok lusa dah, keluar saja daripada pembacaan surah Yasin. Ada juga yang masih menentang, sedangkan dia kata di situ duk baca ulang tuan-tuan. Kalau sekadar baca memang tak jumpa, tapi kalau kita mencari manfaat, mencari panduan, maka dia kata Yasin, Allah saja yang maha mengetahui. Dia nak huruf hijaiyah, tapi dia kata wal Quranil Hakim. Quran itu tuan-tuan, itulah dia yang akan jadi pemutus, yang menentukan sama ada benar. Kan Al-Quran kata wal Furqan bayyinatin minal huda, keterangan kepada petunjuk sehingga kita benar-benar yakin dan kita ambil ianya sebagai wal Furqan, yang akan menentukan yang baik kita laksanakan, yang buruk kita tinggalkan. Masjid ni kan fastabiqul khairat, ya tak? Berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Mana? Kebajikan tuan-tuan untuk apa? Untuk dapat manfaat daripada Allah Ta'ala. Itu nombor dua. Apa dia tadi? Quran. Nampak? Jadi kita akan adakan kumpulan bertadarus Quran. Mari kita perbetulkan balik. Kami baca Quran ini
untuk dapat kerana Allah, tapi untuk dapat manfaat. Semoga untuk dapat manfaat itu kita akan baca Al-Quran mengikut jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah ke atas hamba dia. Itu penting tuan-tuan. Tidak lagi sekadar baca boleh dapat pahala, takkan dapat. Kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Quran yal'anahu. Betul? Quran ni tuan-tuan, puasa dan Quran ini besok di sana nanti puasa akan berkata, ya Allah, izinkan kami puasa dia untuk memberi syafaat kepada dia. Kan? Ni puasa tuan. Tapi bukan orang yang sebarangan puasa. Orang yang dia berpuasa untuk dapat manfaat, dia ikut jalan Allah, jalan yang diajar oleh Nabi SAW yang ada dalam Al-Quran. Maka bagi mereka puasa kata, ya Allah, kami telah menahan mereka daripada makan dan minum serta syahwat mereka seperti mana yang kau kehendaki, maka izinkan kami untuk memberi syafaat. Kan? Bagi orang yang membenarkan puasa, Allah Ta'ala mengizinkan beri syafaat. Kan? Ini hadis. Kemudian Quran pula datang, kami juga nak memberi syafaat kerana di bulan puasa, bulan Ramadan, kami menahan mereka daripada tidur untuk membaca Al-Quran. Kan? Tadi saya kata apa ni, kamin qarin yaqra'ul Quran wal Quran yal'anahu. Kalau ada hadis yang kata kami nak jadi syafaat, kami nak beri syafaat kepada pembaca kerana kami lah dia tidak tidur waktu malam kerana membaca kami, maka adakah ianya tidak benar kalau tiba-tiba orang yang baca Quran tak ambil petunjuk, maka Quran kata wal Quran yal'anu, Quran akan laknat kepada mereka. Tuhan kami ini membaca Al-Quran tapi tidak pernah ambil panduan dan petunjuk daripada dia. Ini yang kita kena faham. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, sama ada manfaat ataupun mudarat. Itu yang pada. Baik. Kemudian daripadanya tuan-tuan, ya tak? Dia suruh kita solat. Tambah solat. Sekali lagi tuan-tuan ya. Yang penting kita ingat ialah apa dia? Nafsu kita sudah tertunduk. Jadi solat fardu kita lebih terarah, maknanya tuan-tuan, lebih tersusun. Sebab kalau tidak tuan-tuan, kita mengejar-ngejar, ya tak? Tengah hari zuhur tuan-tuan, tak ada apa, bukan nak kejar makan pun, tenang kita melaksanakan zuhur kita. Asar pun begitu, maghrib pun begitu, tunggu sampai isyak. Lepas isyak nak apa? Nak tarawih, punya tenang, tak ada nak kejar lagi dunia tu, nafsu dah tertunduk. Jadi solat-solat yang dikerjakan lebih mendekati kepada khusyuk. Tetapi dia perintah juga, dia tuntut juga atas kita untuk apa? Solat sunat tarawih. Kan? Untuk apa? Untuk terus menerus kita mencari kekuatan itu. Kekuatan apa? Kekuatan dan manfaat daripada solat. Kan? Azan masuk ke saya, macam mana pun saya masuk azan, kena azan. Sebab ada manfaat padanya tuan-tuan. Ya tak? 2 minit lagi ya. Mana kalau masuk waktu azan dulu ya. Baik. Tuan-tuan, soalan ni sekarang kita tanya, apa manfaat solat? Ini benda yang mesti kita tanya. Kalau tak sampai tuan-tuan, sekarang sebelum pukul 9 saya nak berhenti. Banyak lagi benda yang kita kena tanya. Kami buat ini kerana engkau ya Allah, tapi kami nak manfaat. Jadi apa pun tanya, apa dia manfaat dia. Ya tak? Supaya kita dapat apa, mengerjakannya supaya dapat manfaat. Baik, solat ni tuan-tuan. Ya tak? Puasa, apa manfaat dia? Menundukkan nafsu, akal, ya, dalam keadaan tenang boleh berfikir. Ya. Kemudian Quran, manfaat dia petunjuk yang akan membawa kita kepada redha Allah. Tapi solat, apa manfaat dia? Ya tak? Dalam bulan Ramadan ni bukan solat fardu semata-mata, solat tarawih lagi. Hujung-hujung nanti ada qiyamul lail, solat malam lagi. Tuan-tuan, apa manfaat dia? Tuan-tuan, dia mesti ada dia punya asas dia. Dia mesti ada yang paling utama daripadanya. Kami solat kerana engkau ya Allah, betul lah kerana Allah, tapi untuk dapat manfaat. Jadi apa manfaat dia? Tuan-tuan, apa manfaat solat? Selama ni kita solat, kalau ada lah orang tanya, tiba-tiba isteri kita teragak nak tanya, abang, kita solat ni betul kerana Allah, tapi untuk apa? Untuk dapat manfaat lah. Apa manfaat dia? Apa kita nak jawab tuan-tuan? Jadi manfaat dia seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran.
Sebab kita ni tuan-tuan, jawapan dia sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Bukan pada pandangan saya, pada pendapat saya, ikut tuan guru sana, dah. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi SAW. Semua tok guru ke, alim ulama ke, ustaz ke, dia datang, dia mesti bawa benda tu. Tuan-tuan, ini dia. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi SAW. Sebab benda ni kita dah jelas dan nyata. Yang Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah was sunnati. Dua perkara, dan dengannya kamu tak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi SAW. Baik, azan ya tuan-tuan. Dan untuk dapat manfaat tuan-tuan, langkah yang pertama, kita bagi tumpuan dan kita jawab dengan sepenuh yang ada jiwa kita, insya-Allah. Semoga kita dapat manfaat tuan-tuan daripada laungan azan tu. Nabi sampai kata tuan-tuan, siapa yang menjiwainya, syafaat Nabi janji pada hari akhirat. Itu penting. Tapi kalau tak dapat manfaat tuan-tuan, jaga-jaga yang kita sebut tadi. Kalau tidak, jadi mudarat. Mudarat dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak peduli kita. Tak berasa sikit pun di hati tuan-tuan laungan yang membesarkan Allah, tapi hati kita tak rasa kebesaran Allah Ta'ala. Itu mudarat. Kerana makin lama kita akan makin jauh. Tapi orang yang dapat manfaat tuan-tuan, maka bunyi ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemetar hati dia, bersegera dia untuk dia mendekati Allah. Tapi bulan Ramadan ni lagi senang tuan-tuan dah. Sebab tak ada apa nak kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar, pergi terus dia kan. Ambil wuduk, pergi dulu. Ni didik dia kan. Selama sebulan kita akan menjiwai apa dia azan tadi. Dan azan itu bila dah dapat manfaat apa dia tuan-tuan, dia mendekatkan kita kepada khusyuk ketika solat. Dan khusyuk itu seperti mana yang disebut Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beroleh kemenangan dan kejayaan orang yang benar-benar beriman, bermula padanya solat mereka khusyuk. Apa gunanya khusyuk? Ini tadi kita tanya tadi. Bermula padanya apa manfaat solat tu? Allah Ta'ala perintah pada kita sifat pengasih penyayang, sifat belas kasihan. Dia suruh kita solat supaya dapat manfaat, dan manfaat itu tuan-tuan dapat menjaga kita. Sehingga Nabi kata as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu dia tiang. Mana kehidupan ni tuan-tuan, imaduddin ni tiang kepada kehidupan. Mana? Islam ni tuan-tuan ialah suatu sistem kehidupan. Itu kata dinul Islam. Din itu kehidupan, Islam itu sistem dia. Mana? Ini kena faham. Mana kalau sistem, maknanya ada peraturan, ada undang-undang. Siapa punya? Inna dina indallahil Islam. Mana? Sistem kehidupan di sisi Allah tuan-tuan ialah Islam. Peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh dia. Bukan kita mengaku kami Islam tapi undang-undang Islam tak boleh pakai. Itu bukan. Mana kami orang Islam, hidup kami sistem Islam tadi. Sistem apa? Sistem Allah lah. Siapa yang bawa? Nabi SAW. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kemudian kami utuskan kaum Muhammad membawa peraturan tentang urusan hidup kamu. Ikut peraturan itu, jangan ikut nafsu. Ni bulan puasa nak didik ni, tundukkan nafsu. Ikut kebenaran yang dibenarkan oleh akal sehingga berjaya menundukkan nafsu, insya-Allah tuan-tuan. Ya. Jadi benda ni tuan-tuan dah kata tiang ke, makna bermula padanya kehidupan kita yang paling utama ialah solat. Yang menjadi panduan ialah Quran. Yang mengambil kebenaran ialah akal. Jadi penting tak akal? Penting. Pasal dia nak menentukan kebenaran. Tapi kebenaran itu di mana diambil? Al-Quran dan Sunnah. Kan? Ya. Jadi di dalamnya didapati yang paling utama ialah solat. Jadi solat yang diperintahkan. Pasal bulan Ramadan ni bukan solat fardu je. Ya ada. Ringan kita mengerjakan solat-solat yang lain, terutama solat tarawih tuan-tuan. Tapi kita nak berhentilah daripada keadaan dulu. Memang ramai tapi mula-mula je. 5-6 hari penuh sampai ke belakang. Tengah-tengah sampai ke tengah ya. Ujung-ujung depan je tuan-tuan. Ini masalah kita dapat betulkan. Pasal manfaat puasa bukan raya. Tuan-tuan, manfaat puasa ialah kembali fitrah. Raya tu menyambut kembali kepada fitrah. Apa fitrah dia? Sifat hamba. Tuan-tuan,
Tapi kita tak ada, kita raya. Bila kita mula-mula datang bersungguh-sungguh pasal nak raya, tengah-tengah sibuk buat kuih raya, itu baru perempuan, lelaki datang lagi. Ujung-ujung sibuk beli baju raya, itu lelaki perempuan, udah tak ada orang. Masuk 1 Syawal, sebulan hantu raya. Nak kena berhenti lah tuan-tuan, kita nombor. Sebab kami nak manfaatnya lebih besar. Itu sebab tuan-tuan, orang yang mencari manfaat, selesai je raya yang pertama, bersyukur dia, menangis dia, kena kembali fitrah, dia sambung lagi dengan puasa 6. Tuan-tuan, ini penting sebab kita nak manfaat daripada Allah Ta'ala, bukan daripada manusia. Manusia tak boleh bagi apa pun. Lawi jatanabu yada alaan yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kan? Kalau mereka berhimpun semua manusia nak bagi kamu manfaat dengan apa juga sesuatu, tak mampu kecuali manfaat itu apa yang telah Allah tuliskan bagi kamu. Dan kalau mereka semua berhimpun untuk mendatangkan yaduruka bisyai'in walam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, mereka datang nak mendatangkan mudarat, mereka tak mampu datangkan mudarat kecuali mudarat yang telah Allah tetapkan. Tak ada apa, manusia dan makhluk Allah ni tak ada apa. Yang menentukan Allah Ta'ala. Itu penting tuan-tuan, ya tak? Jadi ingat, jangan kita buat macam tu, ya. Baik, kalau kita tengok solat tuan-tuan, dia penting kita menjiwai solat tuan-tuan. Solat ini dia kata wa aqimis solat inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Kamu dirilah solat supaya dengan kekuatan solat ini akan memelihara hidup tak ada fahsyak, tak ada munkar. Makna hidup kita taat je. Benar? Ini solat. Allah suruh kita solat supaya lepas solat kita akan taat pada Allah. Itu yang Allah kata tanha anil fahsya' wal munkar. Jadi kita balik rumah, isteri kita solat ni apa manfaat dia? Apa bang? Mencegah hidup kita daripada derhaka, daripada khianat, daripada kufur kepada Allah Ta'ala. Itu kan? Itu ayat dia. Wa aqimis solat inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Tapi siapa yang dapat mencegah daripada fahsyak munkar? Orang yang ingat Allah. Kan? Orang yang ingat Allah. Sebab orang yang lupa Allah, dia buatlah fahsyak munkar. Bila ingat Allah, dia taat. Maka bila taat, tak ada fahsyak munkar lah. Patutlah Allah Ta'ala beritahu pula, jalan dia ialah wa aqimis solata li zikri. Kamu diri solat untuk ingat aku, supaya bila kamu ingat aku, kamu taat pada aku, tak ada fahsyak, tak ada munkar. Betul tak? Kan? Kan itu dia sebutlah ayat lain, fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Selesai solat, kamu ingat Allah, berdiri, duduk atau baring. Itu. Tetapi nak ingat Allah supaya kita taat pada Allah tuan-tuan, apa yang berlaku ketika solat? Apa yang berlaku? Nak ingat Allah lepas solat ni tuan-tuan, ingat Allah selepas solat, maknanya ingat Allah ni mesti Allah duduk di hati. Nak ingat tu dia mesti duduk di hati. Maka solat ini rupanya dia proses untuk menghidupkan Allah di hati. Tu yang kita berdiri tegak, pandang khusyuk, Allahu Akbar, nak letak di sini tuan-tuan. Sami Allahu liman hamidah, bergetar hati. Allahu Akbar, bukan saja lafaz, tapi lafaz yang menghidupkan hati. Yang apabila Allah hidup di hati, selesai bagi salam, dia ingat Allah. Bila ingat Allah, dia taat pada Allah. Bila taat, tak ada fahsyak, tak ada munkar. Itu manfaat solat. Tapi untuk hidup Allah di hati di ketika kita solat tadi, nak? Apa syarat dia? Itu khusyuk tadi. Nampak ada Allah bagi jalan dia tuan-tuan. Yang kalau kita ambil daripada Quran, bermula padanya hendaklah khusyuk, berdiri tegak, letak Allah Ta'ala di dalam diri kita. Allahu Akbar. Bila khusyuk, tumpuan pada Allah. Maka bila sebut semua tuan-tuan, hati itu bergetar, terasa takut, harap. Tu hati. Tuan-tuan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar-benar Engkau saja Tuhan yang kami sembah, dan pada Engkau saja kami minta pertolongan. Hidup di hati. Bila bagi salam, itulah kerja buat dia, sebab hidup di hati. Tapi kalau solat, tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada apa-apa, rugilah. Tu yang Allah Ta'ala kata fawailul musallin, celaka.
Itu penting tuan-tuan, kita menjiwai setiap sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Ya Allah, ini semua perintah daripada Engkau, kami buat kerana Engkau, tapi yang lebih penting, kami nak manfaat yang Engkau janjikan. Kerana dengan manfaat itulah kami selamat. Nampak tak? Ni tuan-tuan, jadi solat cuba bayangkan, nak menghidupkan Allah, maka solat tarawih sama juga. Santai, tarawih, rehat-rehat. Tetapi setiap kali kita solat, Allah di depan. Setiap kali kita solat, kita menyebut kalimah-kalimah yang usaha kita apa? Sama ada menghidupkan Allah di hati atau memelihara Allah yang dah hidup di hati. Kan? Dia mesti nak hidupkan dulu. Kita ni insya-Allah dah hidup. Maka setiap kali solat, dia nak pelihara supaya kekal hidup. Jangan lupa walaupun seketika. Pasal lupa je seketika, syaitan ambil peluang, kesempatan. Udahlah tu, kamu lebih baik pada orang lain. Kamu mengaji dah, orang lain tak mengaji. Hari ni berehat, tak payah ngaji. Dia bisik macam tu ya. Pasal cara orang macam kita ni, bisikkan syaitan lain sikit. Ya, yang tak buat apa-apa, dia kata biarlah, nanti dekat-dekat mati besok kita bertobat. Dia bisik macam tu. Yang orang tu, oh betul juga, kita tengah muda ni. Sebab baru ni kan, yang seorang artis tu buka-buka, lepas tu dia peli-peli, akhirnya dia mengaku, saya minta maaf lah, saya mengaku tu pakai menutup aurat ini perintah Allah Ta'ala. Cuma dia tak mengaku satu je, aku nak lawan Allah Ta'ala. Sebab dia tak pakai juga. Pasal dia mengaku perintah daripada Allah, tapi dia tak pakai. Dia mengaku itu perintah, tapi dia tak mengaku aku nak lawan Allah Ta'ala. Tapi dia lawan tak? Dia lawan, tuan-tuan tak pakai. Ni masalah dia. Tapi basic syaitan lah, kamu muda. Dia pun kata, orang yang komen saya tak faham ke saya masih muda, dia ingat muda tu dia tak mati. Ni masalah kita tuan-tuan. Ya tak? Kita ni semua menunggu masa tuan-tuan. Ya tak? Bukan kira tua atau muda, bukan kira sihat atau sakit, tak. Sampai masa ajal, kita semua akan pergi bertemu dengan dia. Nampak tak? Ni. Jadi solat ni penting tak? Penting tuan-tuan, memelihara apa dia? Allah Ta'ala di hati. Itu yang kalau kita mengaji, dia ada iman, dia ada ihsan. Tuan-tuan, iman disempurnakan oleh ihsan, maka hiduplah Islam. Apa tu iman? Benar-benar percaya tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang maha berkuasa, dia saja yang menentukan segala-galanya. Tapi ihsan itu dia berpindah daripada akal membenarkan hidup di hati. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu buat apa juga kerja kerana Allah, untuk dapat manfaat, kamu buat seperti Allah di depan kamu, seperti kamu dapat lihat. Allah kata ka'annaka tarahu, kamu dapat lihat dia. Tu bayang tuan-tuan, mana berasa, mana boleh tengok tuan-tuan, tapi berasa nak buat apa pun berasa Allah Ta'ala bersama dengan dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalau macam mana pun kamu percaya tak bahawa Allah sentiasa melihat kita. Itu ihsan. Yang bila malaikat Jibril AS datang bertanya pada Nabi, 3 perkara yang penting tak? Islam, kehidupan kamu yang mesti bermula dengan iman, itu kepercayaan kamu, tetapi disempurnakan dengan ihsan, itu yang menghidupkan amalan kamu. Kan? Tapi yang hidup tadi Allah di hati kan. Itu dalam hadis lain pun dia kata apa? Ya ada, peliharalah akan Allah Ta'ala. Ya ada, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidahu tujahaka. Kamu tolonglah, ya ada, kamu peliharalah hak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pelihara kamu sebagai hamba dia. Kamu peliharalah keagungan Allah, Allah akan hidupkan dia dalam hati-hati kamu. Tajidahu tujahaka, kamu akan dapati Allah hidup di hati. Dan bila Allah hidup di hati tuan-tuan, dia tak peduli dah orang tuan-tuan. Dia kira Allah Ta'ala saja. Kita ni tak ada. Allah Ta'ala sekejap-sekejap je, yang banyaknya makhluk Allah tu jadi masalah. Tuan-tuan, tu yang kita nak perbetulkan balik. Tuan-tuan, sebab kita ni tuan-tuan asyik-asyik dalam solat Allahu Akbar. Luar-luar tak boleh. Dia nanti kalau dia buang kerja, kita nak jadi apa? Kan? Kerja ni tuan-tuan betul lah daripada dia, tapi siapa yang menentukan kalau bukan Allah Ta'ala? Dan tu kita kena yakin. Dan kita kena yakin, oh kamu ingat kamu, aku pecat kamu. Kita jawab, kamu pecat aku yakin di sebalik pemecatan ini Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi aku. Tu yakin. Kan? Kerana dia mempertahankan agama, orang buang dia kata tak apa, sebab di sebalik pembuangan itu dia yakin Allah akan bagi yang lebih baik. Ini benda dia. Nampak tak? Ini tuan-tuan ya, itu solat tuan-tuan, solat.
sampai ke peringkat tuan-tuan dia ada solat tarawih, manfaat dia itu yang penting, manfaat. Kemudian pada bulan Ramadan disediakan bagi kita satu malam Lailatul Qadar. Dan nak cari malam Lailatul Qadar tu, bolehkah kita daripada awal duk main-mainnya? Orang yang Allah nak hadiahkan dia dengan malam Lailatul Qadar, tentu mereka yang daripada awal dia mencari manfaat itu, mencari dalam kehidupan dia. Ketika waktu siang dia berpuasa, ketika waktu malam dia cari jalan mendekatkan diri dia pada Allah Ta'ala. Maka bagi mereka yang layak Allah pilih, maka dia pasti akan bertemu dengan Lailatul Qadar, yang malam itu lebih baik daripada berapa ribu tahun? Dan punya banyak tuan-tuan, ni ada 1000 bulan, ya tak? Ni kira lebih pada umur kita, tuan-tuan. Tapi kebaikan dia tu dalam tu kena cari, tuan-tuan. Dan bila kita nak menghidupkan Lailatul Qadar tu, boleh ikut cara kita. Dan ni saya nak sebut sekarang ni tuan-tuan, pasal sebab kita hari ni silapnya kerana kita buat kerana Allah, tapi kita buat cara kita. Tu yang rosak tu. Kita pakai pakaian menutup aurat kerana Allah, tapi kita buat cara kita, yang banyaknya ikut cara artis. Kan? Sedangkan kalau kita nak manfaat daripada Allah, kena ikut cara Allah. Apa manfaat menutup aurat ni? Allah nak pelihara wanita-wanita yang benar-benar beriman daripada fitnah kehidupan. Dan sebab wanita ini perhiasan yang mampu untuk mendatangkan fitnah dalam kehidupan. Pantang tuan-tuan dilihat, maka bergetar hati-hati manusia kerana perempuan. Kerana itu Allah yang maha mengetahui, dia datangkan peraturan dia, termasuk untuk memelihara aurat, supaya kamu dapat manfaat. Kamu akan sentiasa terpelihara kemuliaan dan juga orang kata kecantikan kamu. Tapi dah, kita tak ikut cara Allah. Kalau nak pelihara daripada fitnah, kita tidak bercantik-cantik di luar daripada rumah. Cantik kita hanya untuk suami. Tapi dah, kami pakai pakaian menutup aurat, tetapi seperti mana kata orang yang jual, pakai pakaian menutup aurat tapi tetap anggun. Anggun untuk siapa? Ni masalah dia, anggun untuk suami, alhamdulillah. Tapi dah, dia keluar rumah saja, bukan suami dia, habis semua lelaki melihat pada dia. Akhirnya fitnah. Nah ni, ini yang kita kena faham tuan-tuan. Tu yang saya tekan itu je. Lepas ni tuan-tuan dah faham, tuan-tuan carilah. Saya buat ini apa manfaat dia, saya buat itu apa manfaat dia. Nak dapat manfaat itu macam mana Allah Ta'ala perintah pada kita, macam mana Nabi menghidupkannya. Nama tuan-tuan, itu penting. Baik, kemudian daripada yang akhir tuan-tuan, ni ada, pasal saya nak ambil ayat Quran tuan-tuan, daripada suratul Al-Imran tuan. Suratul Imran ayat yang ke berapa ni? 133, 134. Ni kita nak tutup. Ya tak? Apa dia kata? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Baca ni untuk apa? Untuk dapatkan panduan. Bukan saja-saja baca, bukan boleh pahala kalau kita tinggalkan panduan, tapi bila kita ambil panduan, baca tu pun boleh pahala. Dan itu kita kena ingat, bukan tak ada pahala langsung, tetapi bila kita sempurnakan, macam solat, kita sempurnakan solat boleh pahala. Dan wuduk boleh pahala, khusyuk boleh pahala, perjalanan kita daripada rumah boleh pahala. Tapi kalau kita mula daripada rumah sampai sini, tiba-tiba solat kita dalam keadaan lalai, semua jadi sia-sia. Nampak tak? Tu yang kata Islam dia kena jaga daripada mula, tapi mesti sempurna. Ya, jadi ayat ni kata apa? Wasari'u, bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Allah Ta'ala ajar kita, dia tak sebutlah Ramadan, tapi kita memang diberitahu Ramadan ini bulan keampunan. Dan dia kata mendidik dan membentuk, tu dia berkata bulan tarbiyah. Mana? Ini bulan tarbiyah. Kalau Allah Ta'ala kata salah satu daripada kemuliaan kamu ialah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Rupanya dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, segala yang kita buat tersedia padanya, bermula padanya apa? Keampunan. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Itu apa dia? Shoma Ramadan.
Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu qama, menghidupkan Ramadan. Man qama lailatul qadr imanan wahtisaban, kan? Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam lailatul qadar, dengan apa? Dengan kebenaran, dengan keimanan, dengan kepercayaan dan pengharapan. Ni pengharapan, tuan-tuan. Mana membenarkan kelebihan dan juga manfaat. Membenarkan Allah tu dia dah jadi punca dia. Tetapi siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan, benar-benar yakin akan kelebihan dan manfaat padanya dan mengharapkan manfaat itu, bermula padanya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa dia yang lampau. Sebab bila nak buat kebajikan, tuan-tuan, kalau kebajikan itu ada bersamanya dengan dosa, tak guna. Dan dia mesti satu kebajikan yang bersih daripada dosa. Maka nak bersih daripada dosa tadi, taubat. Dan maka Allah Ta'ala bagi jalan imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Harapnya ada dua, tuan-tuan, takut dan mengharap. Itu sifat hamba yang ada pada kita. Kami takut hanya pada Allah Ta'ala, kami harap hanya pada Allah Ta'ala. Maka kerana itulah kami buat apa pun kerana Allah Ta'ala. Ini penting. Jadi bila disebut ini, Ramadan sudah ada, tuan-tuan. Kemudian kita wajannatin arduhas samawati wal ard, untuk juga syurga. Syurga ni lepas mati. Mana ni, tuan-tuan? Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, dia menyediakan kita bukan saja untuk dunia mendapat ampunan, tapi untuk dapat syurga besok di hari akhirat. Yang syurga tu disebut di sini, apa sifat dia? Luas dia seperti luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini padanya sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia bermula padanya sifat hamba. Saya nak ulang, tuan, sebab kita ni bila kita dah mengaku Allah tu Tuhan, Allah tu Tuhan dengan apa? Sifat dia, sifat ketuhanan dia bermula padanya esa, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Tapi bersama dengan dia juga sifat-sifat yang lain. Jadi kita percaya Allah dengan sifat ketuhanan dia. Jadi kalau kita dah percaya, kita kena hidup dengan sifat kehambaan. Ini kita kena faham. Kalau kita membenarkan dia Tuhan, tak ada sifat hamba pada kita, kita tak akan ikut perintah dia. Itu yang berlaku hari ini. Sebab sifat hamba tak hidup. Kan? Apa yang ada? Sifat hamba pada dunia. Itu kita kejar dunia. Jadi sifat hamba tadi apa? Takut dan harap hanya pada Allah, dan cinta bermula dengan Allah. Nampak tak? Takut dan harap hanya pada Allah Ta'ala. Tapi Allah izinkan kita untuk cinta dalam kehidupan ini, tapi semua cinta itu bermula dengan cinta pada Allah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad. Sebab Allah ni dia bawa pada itu. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu ayat dia, tuan-tuan. 8 benda dalam kehidupan ini yang Allah benarkan kita cinta padanya. Tapi mesti cinta itu jangan mengatasi cinta Allah, Rasul dan juga jihad fi sabilillah. Dan bukan tak boleh cinta. Jadi kemudian daripadanya itu yang penting, tuan-tuan. Dia kata apa? Ardhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu mereka-mereka yang menghidupkan sifat hamba. Dengar ni, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka-mereka ini ialah mereka yang menafkahkan pada ketika senang ataupun susah. Ni, tuan-tuan. Pasal kita ingat nak bagi nafkah ni, sedekah ni masa senang je. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, allazina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Senang dan juga susah. Pasal apa? Pasal Allah tahu kita. Tuan-tuan, kita je tak tahu kita. Sebab apa kita tak tahu kita? Kita ikut nafsu. Sebenarnya kita dah lebih daripada cukup, tapi kita je rasa tak cukup. Allah Maha mengetahui. Kalau tuan-tuan nak tahu cukup tak cukup, tuan-tuan jadi macam saya, bergerak waktu tengah-tengah malam. Tu, tuan-tuan, saya bergerak tengah malam dekat dekat Ceras, dekat Ampang, Tasik Tambahan.
pukul 1 pagi saya naik motor untuk pergi ke sana pasal ada kuliah subuh. Saya tengok seorang perempuan duduk tidur di bawah stesen bas bersama dengan anak perempuan berumur 6-7 tahun. Tuan-tuan, tidur bersama dengan dia. Stesen bas, bukan stesen bas besar tu, yang bus stop tepi jalan, tuan-tuan. Tidur di situ. Tuan-tuan, cuba kita tanya kita sini, walaupun kita rasa rumah kita kecil, kita tidur berselimut tak? Itu pun kita rasa kita tak cukup, tuan-tuan. Ni yang Allah nak ajar kita, sebab kita terlalu ikut nafsu. Sedangkan di luar sana mereka tidur berbumbungkan atap langit, tuan-tuan, dan mereka tidak berselimut. Bukan dia yang besar, tu anak budak yang kecil, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya menangis melihat itu. Saya berhenti dan saya menangis dulu sebelum saya keluar, tuan-tuan. Saya tinggal, takkan saya nak kejut dia. Saya bukan ada duit banyak, kalau tidak ada duit saya kejut, nah ambil pergi tidur hotel sebulan. Saya tak ada duit banyak tu, tapi saya tinggallah sikit, tuan-tuan, selitkan. Tapi saya sedih lah, tuan-tuan. Sebab apa saya sedih? Sebab saya boleh balik rumah tidur berselimut, anak isteri saya semua tidur berselimut. Alangkah zolimnya saya kerana membiarkan mereka jadi begitu. Betulnya Allah Ta'ala suruh kita bagi masa senang dan juga masa susah. Sebab masa susah kita sebenarnya senang lagi, tapi nafsu kita je lebih penting, tuan-tuan. Ya tak? Itu yang kata. Jadi bulan Ramadan ni diajar kita untuk jadi pemurah. Bertahan, kita makan minum tak ada, kita pun tak beli banyak-banyak di pasar Ramadan, kita pun tak berbuka puasa di hotel-hotel yang mewah, maka kita akan ada simpanan sikit. Simpanan itu cuba kita nafkahkan, kita infakkan kepada jalan-jalan. Ni ada masjid, bagi masjid. Malam ni, malam esok kalau ada, buatlah buka puasa dan seumpama. Itu diajar, tuan-tuan. Supaya kita berjimat, dan daripada jimat tadi berilah kepada manusia yang memerlukan. Pasal Allah Ta'ala yang suruh, tuan-tuan, bukan saya. Ya nak? Senang semua orang boleh bagi, susah. Tapi kalau susah kita bagi, senang dah tentu kita bagi. Hari ini kita, tuan, senang pun tak bagi, susah lagi lah tak bagi. Ini masalah dia. Ya, kemudian dia kata apa? Wal kaziminal ghaid, dia seorang yang penyabar. Ni bulan puasa kena sabarlah, tuan-tuan. Ya dak? Wal afina aninnas, dan pemaaf di kalangan manusia. Bulan Ramadan diajar kita untuk jadi pemaaf, tuan-tuan. Ya. Kemudian dia kata apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah amat kasih mereka-mereka yang mengerjakan kebajikan dan kebaikan. Dan seperti masjid ni, fastabukul khairat, bersegera untuk buat kebajikan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Inilah dia benda yang penting, tuan-tuan, menghadapi Ramadan. Apa dia intipati dia? Buatlah kerana Allah, carilah manfaat yang dijanjikan oleh Allah. Kerana itu buatlah cara yang diajar oleh Nabi SAW, seperti mana yang dikendaki dalam Al-Quran. Itu saja, tuan-tuan. Banyak kita nak buat, tuan-tuan. Ya dah, banyak kita sentuh. Tapi yang jadi pokoknya, mulai saat ini, apa juga kami buat. Bukan tunggu Ramadan, tapi apa saja kami buat. Kami buat kerana Engkau, ya Allah, untuk dapat manfaat. Kami ikut cara Engkau, ya Allah. Kami hidupkan sifat hamba pada diri kami. Kami hanya takut dan harap padamu, ya Allah. Dan kami cinta dunia ini semuanya kerana cinta kami pada Engkau, ya Allah. Benda-benda inilah yang akan memelihara kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab, tuan-tuan. Ada soalan sikit, tuan-tuan, kalau ada. Pasal saya tak puas hati, tuan-tuan. Ya tak? Sebab inna dina yusrun, hidup ni mudah. Saya cuba menyampaikan dalam keadaan mudah. Tapi saya tu cakap mudah, orang lain kata apa, ustaz belit-belit kan? Tapi tuan-tuan, sifat tuan-tuan apa? Nak faham. Sifat tuan-tuan yang mendengar bukan sekadar nak dengar, tapi sifat dia ialah nak faham. Kerana nak faham tu kita bersoal jawab. Saya di mana-mana pun saya minta macam tu. Saya ajar kalau boleh 10-15 minit kita soal jawab. Tapi tak ada. Bila tanya ada soal jawab tak? Tak ada. Saya soal, saya jawab sendiri. La ilaha illallah. Macam mana jadinya? Jadi tak apalah. Ya tak? Jadi saya doakan, tuan-tuan. Ya, sama-sama kita niat, tuan-tuan. Tapi saya doakan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang cukup istimewa bagi kita, yang akan merubah dan mengubah kehidupan kita menjadi diri kita hamba-hamba dia yang akan mendapat manfaat daripadanya. Kita hidup di dalam belas kasihan dia, kita hidup di bawah kasih sayang dia, sehingga apabila kita mati, kita kembali kepada dia dengan penuh keredaan daripada dia, dan diganjarkan pada kita syurga.